Assalamualaikum. Hai, apa khabar guys? Selamat kembali ke dalam channel saya hari ini, dan terima kasih juga kepada yang baru sampai di channel ini. Jadi kepada yang belum lagi tekan butang subscribe kat bawah, boleh tekan subscribe, like dan share video ini bagi semua orang tahu tentang adanya video dan channel ini. Jadi hari ini kita nak borak tentang satu tajuk, iaitu berkaitan dengan hari-hari terakhir sebelum bergelar seorang suami. Let's go. Okay guys, jadi hari ini kita nak borak tentang hari terakhir jadi seorang bujang sebelum bergelar seorang suami. Jadi video ini dirakam 2 hari sebelum akad nikah pada 13 hari bulan 3 2021. Jadi saya buat video ini untuk saya sendiri, untuk saya nak tengok balik bila mana setahun lagi ke 2 tahun ke, nak tengok balik video ni, nak tengok apa yang saya kata ataupun nasihat ataupun pesan yang saya pesan dekat kawan-kawan tu saya dah berjaya buat ataupun belum. Jadi mari kita pergi satu persatu. Jadi bila mana kita sebut tentang perkahwinan, ianya satu perkara yang kita kira ianya satu perkara yang sangat-sangat besar lah. Kerana apa? Perkahwinan ini ianya akan merubah status kehidupan seorang daripada mungkin sebelum ini seorang menjadi 2 orang. Seterusnya banyak perkara yang akan berubah, terutama daripada sudut tanggungjawab dan amanah sebagai seorang suami dan juga seorang isteri. Jadi kalau kita tengok lately trend hari ini, iaitu di mana ramai orang yang berlumba-lumba nak berkahwin. Jadi bila mana kawan-kawan dah ramai nak kahwin ni, dia pun jadi stres nak kahwin juga. Tapi relax, chill. Perkahwinan ni ataupun kita lebih besarkan lagi konsep dia, iaitu kehidupan. Kehidupan kita ini bukan satu perlumbaan. Kita kena faham kat situ. Kita kena faham bahawa kehidupan kita ini bukan satu perlumbaan untuk kita nak tengok siapa cepat, dia hebat ataupun dia berjaya. Tak. Ianya adalah satu tentang perjalanan setiap orang tu tak sama. Ada orang yang bila mana tentang kejaya dia lebih sikit, ada yang baru nak mula kejaya dan sebagainya. Sama juga dalam konsep perkahwinan. Bila mana kita sebut tentang perkahwinan, ianya tentang jodoh. Jadi bila mana kita nak sebut tentang perkahwinan, ianya tentang kesediaan, tentang komitmen. Jadi kita tak payah kita nak berlumba-lumba nak kahwin siapa kahwin dulu. Jadi menyebabkan benda ni ianya jadi satu trend yang tidak sihat. Jadi kalau ada jodoh, maka berkahwinlah. Jadi sebab itulah kita semua ni tertulis dah jodoh dan ajal kita kat Lauh Mahfuz. Jadi yang mana satu sampai dulu kita tak tahu, jodoh ke ataupun ajal yang sampai dulu. Jadi kita sebagai orang muda, kita relax je. Jadi kalau kita nak berusaha, itu menjadi satu kemestian untuk kita berusaha untuk ke alam yang lebih daripada sekarang lah. Contoh di alam bujang nak ke alam perkahwinan. Jadi kalau kita nak buat keputusan untuk kahwin ni, bagi saya ianya satu keputusan yang sangat besar. Sebab saya buat keputusan untuk kahwin ni bila mana berada dekat hujung tahun pengajian. Saya dah mula fikir. Pada sebelum tu kita tak fikir sebab kita sangat sibuk dengan organisasi. Jadi bila mana kita mengambil ruang fokus kepada pembelajaran dan organisasi dekat kampus, ianya sedikit sebanyak tak mengganggu lah. Jadi bila mana kita dah habis belajar ataupun kita dah habis tahun akhir, kita nak fokus dekat mana? Kita nak fokus dekat untuk perkahwinan lah, kerjaya dan sebagainya. Jadi bila mana kita nak buat keputusan nak berkahwin dan sebagainya, kita kena ambil masa. Kita ambil masa untuk kita fikir betul-betul. Kita nak buat keputusan ni bukan satu keputusan yang besar. Jadi ambil masa dan ambil ruang dalam diri kita, tanya betul-betul dalam diri kita, kita dah bersedia ataupun belum. Kadang-kadang jodoh ni ada orang yang
kalau kita tengok dekat Twitter dan sebagainya, ada orang yang jumpa macam-macam. Jodoh ni dia macam-macam jenis. Cuma atas pada kita untuk usaha. Jadi bila mana kita dah kita ambil masa untuk fikir tu, kita istikharah. Kita istikharah dan kita minta kepada Allah apa yang kita nak buat ni adalah satu perkara yang baik. Jadi kita minta kepada Allah untuk permudahkanlah. Jadi sebab itulah bila mana kita nak kahwin, ada hadis Nabi yang ceritakan tentang bila mana kita nak kahwin ataupun kita nak bernikah, kita kena pilih 4 ciri wanita yang kita nak kahwin, iaitu pertama keturunan, harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Dan dalam hadis Nabi sebut, Nabi highlight tentang agama dia. Jadi pilihlah tentang agamanya supaya kita tidak celaka. Jadi bila mana kita nak pilih pasangan, kita letakkan agama sebagai nombor 1. Jadi itu cara untuk kita nak memilih pasangan dia. Jadi bila mana kita dah tahu kita nak berkahwin, kita kena tahu sebab kita nak kahwin. Yang pertama, sebab kita nak menyempurnakan agama. Jadi orang kata bila mana dah berkahwin, maka sempurnalah separuh lagi pada agama. Jadi kita nak menyempurnakan agama ni bukan semata-mata nak kahwin, nak cari teman hidup semata-mata, tapi kita nak menyempurnakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita nak menyambung zuriat untuk lahirkan lebih ramai pejuang-pejuang agama yang sebagai anak soleh dan solehah seterusnya yang akan mendoakan kita bila mana kita mati nanti. Jadi kalau kita tengok hari ni, ramai orang yang berkahwin dan ramai juga orang yang melahirkan anak dan dididik untuk menjadi anak soleh solehah. Itulah bekal ataupun aset yang kita ada bila mana kita mati nanti. Jadi kalau bila mana kita borak tentang perkahwinan ni, daripada sudut saya sendiri, yang pertama yang paling penting kita kena fikir adalah tentang komitmen. Komitmen ni nombor 1, bukannya cinta dan kasih sayang. Sebab apa? Bukan cinta dan kasih sayang, kerana bagi saya, kalau kita letakkan cinta tu nombor 1, kita bimbang dengan tidak mampuan komitmen untuk kita, maka runtuhlah rumah tangga tersebut. Jadi bila mana kita nak berkahwin, kita letak komitmen nombor 1. Sebab apa? Dengan cinta ni kita tak boleh nak bagi makan. Kita nak bagi makan cinta, kenyang. Kalau kita hanya ada cinta semata-mata tapi kita tak boleh nak beri komitmen dan amanah, nanti mungkin kita sedar tak sedar kita dah tak ada. Daripada sudut kewangan, daripada sudut tanggungjawab, kita dah tak boleh nak go. Jadi benda tu menyebabkan runtuhnya rumah tangga. Sebab itulah kalau kita lihat statistik lah hari ni kan, ramai orang yang berkahwin muda dan ramai juga yang bercerai di awal usia. Jadi sebab tu kita bila kita nak fikir tentang kahwin ni, kita kena fikir betul-betul lah. Kalau kita tengok, tanya orang tua-tua ataupun orang yang berpengalaman, dia kata perkahwinan ni tempoh 1 tahun hingga 5 tahun tu adalah fasa untuk kita kenal. 5 tahun ke atas itu fasa untuk kita dah kenal perangai pasangan masing-masing, nak bentuk keluarga. Jadi itu fasa-fasa dia. Dia ada fasa perkenalan 5 tahun. Jadi kalau yang dah lepas 5 tahun tu dah lepas satu fasa. Jadi kalau yang baru kahwin tu, banyakkan bersabar. Ini nasihat daripada guru-guru saya ataupun kawan-kawan yang dah berkahwin lah. Dia cakap banyakkan bersabar. Bila mana tanya kawan ni, dia cakap banyakkan bersabar. Saya bila mana orang cakap minta tips sikit nak kahwin, nak kahwin kan, cakap banyak sabar. Jumpa 10 orang cakap suruh sabar ni kan. Jadi kita pun macam, sebenarnya apa dengan sabar ni? Jadi bila mana kita belum kahwin ni, kalau yang bercinta tu, kita mungkin kenal dia sebegitu sebelum kahwin. Sebenarnya bila mana kita kahwin nanti, kita akan kenal sebenar-benar perangai dia. Mungkin masa bercinta ni kentut pun wangi, makan tak lena, mandi tak basah. Jadi itu sebelum berkahwin. Jadi bila mana dah berkahwin ni, dah hidup satu rumah sebagainya, kita akan kenal. Jadi mungkin itu antara nasihat yang diberikan, iaitu banyakkan bersabar. Jadi kalau mungkin sebelum ni kita tak kenal dia, bila mana berkahwin kena kenal dia. Jadi sebab itulah bila mana kita nak berkahwin, kita kena letakkan satu, iaitu kita kena terima seadanya pasangan kita. Jadi kalau kita nak pasangan yang baik, kita kena jadi baik dulu. Jangan kita mengharapkan pasangan kita je yang baik. Tak boleh. Bila mana kita nak pasangan yang baik,
kita kena jadi baik. Sebab itulah dalam ayat Quran, saya tak ingat potongan penuh dia, saya ingat maksud dia, terjemahan dia, iaitu laki-laki yang baik diciptakan untuk wanita yang baik. Jadi laki-laki yang jahat diciptakan untukkan perempuan yang jahat. Jadi kalau kita fikir ayat tu, apa maksud dia? Jadi sebenarnya pasangan kita adalah cerminan diri kita. Jadi mungkin ada yang kata ada je yang laki baik isteri jahat, itu Allah alam. Itu di luar, itu mungkin ada hikmah yang Allah turunkan kepada pasangan tersebut untuk menguji pasangan tersebut lah. Jadi kalau kita nak tengok juga bahawa apa yang bermain di fikiran saya lah sebulan ni, dalam tempoh 2 minggu lah, saya rasa ini satu masa yang, satu waktu yang struggle untuk kita betul-betul fikir tentang komitmen. 2 minggu sebelum nak kahwin. Jadi kita kena fikir betul-betul sama ada kita betul-betul mampu ataupun tak. Jadi bila mana kita nak kahwin, kita kena ada persediaan. Persediaan sebelum kahwin ni bukan sehari 2 hari sebelum nak kahwin. Ianya mengambil satu masa yang panjang. Jadi sebelum kita nak mulakan langkah kita nak berkahwin tu pun, kita dah kena ada persediaan. Jadi ini daripada pandangan saya, melalui pengalaman saya sendiri, kita nak melalui jalan ni. Yang pertama, kita kena ada ilmu. Persediaan ilmu. Bila mana kita berumah tangga, kita ada isteri dan mungkin nanti kita akan ada anak-anak, maka itu menjadi tanggungjawab sebagai seorang lelaki dan seorang ibu, seorang ayah dan ibu untuk mendidik anak-anak dia. Jadi bila mana kita kahwin, pada awal dia kita ada isteri. Jadi suami bertanggungjawab untuk mendidik isteri untuk menjadi isteri solehah. Sama juga isteri sama-sama didik, menasihati suami untuk jadi suami yang soleh, suami yang misali, isteri misali. Itu antara ilmu. Jadi kat sini saya nak berkongsi antara buku-buku yang saya gunakan lah, iaitu persiapan sebelum kita memulakan langkah untuk nak berkahwin. Jadi saya kongsikan beberapa buku. Ni pertama, buku Apa Artinya Saya Menganut Islam, yang ditulis oleh Fatih Akan. Jadi buku ni korang kena, kalau yang betul-betul nak faham tentang Islam atau nak faham tentang konsep kenapa kita menganut Islam, jadi korang boleh baca. Jadi tentang keluarga pun ada dekat bahagian pertama. Jadi buku ni tak tebal pun, dalam berapa muka surat ni? 210 je. 210 muka surat je yang ada buku muka surat dia. Ini buku yang pertama. Jadi ini buku yang pertama masa mula-mula saya serius kita nak memahami tentang akidah, akhlak. Dalam ni, buku ni dah lengkap. Jadi kalau kita nak faham, kita kena khatamkan banyak kali lah. Kalau kita tengok sini, akidah, ibadat, akhlak, keluarga. Jadi benda-benda macam ni, buku ni kita kena baca lah. Ini yang buku yang pertama. Dan yang kedua adalah buku tentang fiqh darah, haid, nifas dan istihadah. Jadi buku ni sebab apa saya baca? Sebab perempuan ni dia special daripada kita lelaki. Jadi walaupun yang mengalami haid, nifas dan istihadah ni perempuan, tetapi kita sebagai bakal ketua keluarga, kita kena faham isteri. Ini tiba-tiba kita tak belajar benda ni, kita nak kahwin, tapi bila mana sampai satu masa kita tak tahu macam mana kita nak handle, macam mana kita nak buat. Jadi pentingnya juga kita mengetahui lah buku ni. Jadi buku ni diterjemahkan oleh Ustaz Abu Samah Muhammad Anafiah. Jadi buku ni tak banyak, tak tebal, tapi ianya mudah untuk kita faham. Saya suka buku ni sebab bila mana baca buku ni, kita dah nampak view macam mana kita nak faham tentang berkaitan dengan darah ni. Darah ada berapa warna. Kalau kita tanya dalam ni, korang tahu tak darah haid ni ada berapa warna? Ada macam coklat, kuning, hitam, merah. Jadi macam-macam warna. Jadi kalau kita tak baca buku-buku tentang darah ni, confirm kita tak tahu. Betul tak? Jadi kepada lelaki-lelaki yang dekat luar sana, lelaki gentleman, korang jangan malu nak baca buku ni, sebab ianya bila mana korang dah berumah tangga, ianya penting untuk korang. Okey, ni buku yang kedua. Seterusnya, buku yang saya baca berkaitan dengan rumah tangga ni lah. Ini 132 Langkah Penyucian Jiwa. Walau buku ni tak ada kena-mengena pun dengan rumah tangga, tetapi sebab apa saya letakkan buku ni dalam kategori persiapan ilmu, kerana ianya berkaitan antara
kita dengan Allah tu sendiri. Macam mana kita hidup kita dekat masa kini terlalu banyak mudah ataupun kita nak membuat dosa dan sebagainya. Jadi buku ni dia cerita macam mana kita nak buat penyucian jiwa, daripada kita nak merawat hati kita. Kita nak cuci jiwa kita, hati kita, supaya kita ni jadi manusia yang lebih mukmin dan lebih bertakwa. Jadi korang boleh cari buku ni yang ditulis oleh Syahid Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Best buku ni. Okay. Yang seterusnya adalah buku tentang fiqh darah, haid, nifas dan istihadah. Yang ni saya baca buku yang kedua. Dan buku ni lebih tebal lah daripada buku yang tadi. Dan buku ni ada sebanyak 128 muka surat. Buku ni dia lebih detail. Dan buku ni kalau korang nak tahu, dia ada infografik yang contoh dia lah. Macam contoh dia kat sini, jadual-jadual. Jadi buku ni best untuk korang baca. Dan sesuai lah, kalau saya suka baca buku ni sebab saya ni visual, orang visual. Jadi kita bila mana dia lukis rajah kat situ, kita boleh faham part mana dia nakok ke, dia haid ke, istihadah ke. Jadi lebih faham untuk kita nak faham tentang fiqh darah, haid, nifas dan istihadah. Okey, seterusnya buku yang keberapa dah ni? 1, 2, 3, 4, 5. Buku yang kelima adalah saya baca buku tentang Ghayatul Afrah Liman Yatawalla Nikah. Buku ni tentang nikah, ditulis oleh Ustaz, diterjemahkan oleh Ustaz Abdullah bin Husin Al-Kelantani. Buku ni baru je saya beli. Tapi buku ni tak tebal, jadi sekejap je kita boleh khatam. Buku ni muka surat dia ada 63 je. Jadi buku ni ditulis oleh karangan Al-Hakir Al-Fani Haji Wan Ismail Ahmad Fatani. Jadi buku ni dia ada 36 tajuk. 36 tajuk, di mana berkaitan dengan yang pertama tentang nikah, dan yang terakhir dia tentang wakaf, sehingga mana cerai, talak, semua ada dalam buku ni. Jadi kita mudah nak faham tentang apa. Bila mana kita nak faham tentang kita nak nikah ke apa, kita boleh baca buku ni. Jadi benda ni kita senang, kita nak faham tentang ilmu dia. Jadi yang seterusnya ringan-ringan dah. Ringan-ringan dia. Yang saya beli buku ni dah lama, tapi baru baca, iaitu buku tentang 200 tips keluarga bahagia gaya Rasulullah. Okay, jadi buku ni ringkas dan mudah untuk kita faham. Ianya ada tentang kata-kata Rasulullah, tips daripada Rasulullah. Jadi benda-benda buku ni lah yang kita wajib faham. Sebab apa? Kita dah nak ubah mood diri kita daripada hidup bujang kepada berkeluarga. Jadi buku ilmu sangat penting. Dan yang terakhir, buku ni baru je saya beli, tapi kejap je habis. Sebab apa? Buku ni dia senang nak hadam. Buku macam ni sebenarnya saya suka baca sebab senang nak hadam. Iaitu buku Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan. Buku ni ditulis oleh dikeluarkan oleh Jejak Tarbiyah. Buku ni baru lagi, dikeluarkan tahun 2021. Jadi saya buku ni ada sahabat saya belanja. Dia belanja buku ni. Jadi terima kasih pada sahabat saya yang belanja. Jadi buku ni dia ada cerita tentang wanita, macam mana harga diri wanita, menghormati wanita, semua ada dalam ni. Jadi senang kita nak baca. Jadi itu antara buku yang saya baca berkaitan dengan persediaan ilmu untuk perkahwinan daripada sudut agama dan psikologi. Jadi buku tentang ilmu tentang kewangan pun kita kena baca. Jadi antara ilmu kewangan yang saya baca daripada ilmu kewangan Afian Makrawi. Saya ada beli e-book dia. Jadi kat situ kita dah faham macam mana kita nak satu kita punya kewangan dia. Simpanan, belanja, lebihan, semua benda tu dia ada ajar dalam e-book dia. Jadi benda tu memahamkan kita bahawa macam mana kita nak menguruskan kewangan kita. Okay, jadi itu persediaan yang pertama tentang ilmu. Yang kedua, kita kena bersedia tentang komitmen. Sama ada, walaupun ada orang kata masa belajar pun boleh kahwin, tapi mampu ataupun tak, itu atas pada diri orang tu. Jadi kalau ada orang yang tak mampu nak kahwin awal, dia nak tunggu kerjaya dia dulu, dah establish, dah lama, dah kumpul duit dulu baru kahwin, itu atas pada diri masing-masing. Jadi bila mana kita sebut tentang komitmen, ianya melibatkan beberapa perkara. Komitmen dengan isteri kita. Ini pengalaman saya dan macam mana saya
menguruskan komitmen tersebut. Jadi mungkin lepas ni kita kena fikir komitmen kita dengan isteri kita, komitmen terhadap kerjaya dan organisasi yang kita terlibat. Macam mana kita dengan taklifan ataupun dengan jawatan-jawatan yang diberikan dalam organisasi. Seterusnya komitmen kita dengan keluarga kita. Jadi bila mana kita dah kahwin, itu tidak mengurangkan tanggungjawab kita ataupun komitmen kita kepada keluarga. Nak pula saya ni anak sulung yang ada mak dan ayah, umi abah, adik-adik ada 6 orang. Jadi benda tu menjadi satu komitmen juga untuk kita menguruskan keluarga. Bila mana kita dah kahwin, kita ada tambah satu lagi, iaitu komitmen keluarga isteri kita. Jadi benda tu pun kita kena jaga. Sebab tu lah orang kata, kalau kita nak berkahwin, kita bukan nak berkahwin dengan isteri je, kita kena ambil dengan keluarga dia sekali. Jadi kita kena pandai untuk kita nego macam mana kita nak menguruskan komitmen. Jadi bila mana kita dah settle, macam mana kita dah tahu macam mana nak uruskan benda ni, kita boleh step yang ketiga, iaitu istikharah. Jadi bila istikharah ni, dia ada, saya buat beberapa bahagian lah. Yang pertama, bila mana kita nak ta'aruf, kita nak kenal dengan orang tu. Jadi macam saya, lepas tahun 4, tahun 2020, kita habis tahun 4 kan, tahun 2020, masa tu lah kita dah start nak cari pasangan. Kita buat istikharah dulu. Masa kita nak ta'aruf tu, buat istikharah lagi. Selepas tu nak pergi ke fasa yang seterusnya, iaitu tunang. Kita kena sentiasa buat istikharah. Kita tunang, dan masa tunang ni lah dugaan dia ada. Dan memang struggle. Kalau kita nampak, orang kata sebelum ni kita tak tahu sebab kita tak rasa kan. Jadi iaitu orang kata dugaan tunang ni ada. Jadi memang betul, saya melalui dugaan tu, banyak perkara yang kita melalui, tapi kita serah kepada Allah dan kita meletakkan sepenuh harapan tu kepada Allah, sebab Allah ni pemilik hati. Dan kita kena sentiasa doa pada ketika ini supaya Allah tidak bolak-balik hati. Dan hati kita ni berbolak-balik, dan seperti mana iman kita ada naik dan turun. Jadi kita kena sentiasa doa pada Allah untuk tetapkan jiwa dan hati kita ini supaya tak berbolak-balik. Dan yang ketiga, sebelum kita nak kahwin pun kita kena istikharah. Istikharah, mohon
Jadi insyaAllah kita berjumpa dalam siri video yang akan datang. Assalamualaikum.